Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Waka Extra. Okay, Ustaz. Yes. So hari ni inilah Suzairi sekarang dia baru bangun tidur. Betul. Dan rupa-rupanya dia mimpi jadi orang lain dan inilah dia sekarang. Suzairi. Saya rasa saya macam kena bikin, Ustaz. Saya tidur. Saya bangun terus jadi Hidayat. Masya Allah. Nama pun jadi tukar sekarang Tukar. Habis. Saya bangun dekat rumah lain. Saya dekat rumah Hidayat. Ni sekarang saya ni tak boleh tukar. Saya rasa orang hantar barang, Ustaz. Iya ke? Saya macam tak percaya ni awak Suzairi. Cuba kalau baca, kalau Suzairi biasanya dia angkat cermin mata tau. Cuba baca. Betul lah. Betul. Tak nampak, Ustaz. Okey, sebenarnya Suzairi dia tengah sibuk sikit dengan syuting Bidadari sekarang. Bidadari. Dia jadi bidadari. Tak tahu pula. Okey. So hari ni macam biasa, hari ni kita akan buat Pocket Extra macam biasa. Yes. And kita akan buat, saya akan dengan Ustaz for berapa episod? 4 lah agaknya. Hopefully lah. Lebih kurang dalam macam itulah. Lebih kurang dalam bulan macam itu. Gitu. Sebab saya rasa pun ini pun kita dah masuk tahun baru kan. So this is our first episode daripada tahun 2022 ni. Betul. So kita ada tukar-tukar sikit konsep. Yes. While sambil kita belajar sekali, sambil kita tukar-tukar konsep sekali Betul, lah, insyaAllah. Betul. Jadi hari ni kita mulakan, Ustaz. Hari ni kita nak bawa pasal apa? Saya ada satu email. Saya rasa first time ni, Ustaz. Baik, silakan. Okay. So, dalam email ni, saya bacakan email ni daripada nama tak payah sebut lah daripada satu Fulan ni. Dia cakap, Assalamualaikum. Fulan boleh Fulan boleh lah. Okay. Assalamualaikum Ustaz dan tim Puaka. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Saya nak tanya, Ustaz, sejak kebelakangan ni saya asyik rasa sakit perut. Perut saya selalu kembung. Saya dah pergi doktor, saya dah cek tapi tak ada apa-apa. Jadi sekarang saya nak tanya Ustaz dan tim Puaka, adakah ini tanda-tanda sihir? Apa yang saya boleh buat? Okay. First sekali kita tengok. Mungkin ramai orang ada pengalaman seperti ini. Contohnya dia punya perut dia rasa sakit-sakit ke apa ni semua. Ataupun bloated. Rasa bloated ke apa. It's always first sekali check dengan doktor. Okay. Sebab kadang-kadang kita ada infection kat dalam. Ataupun mungkin selalu dia rasa selalu macam nak muntah-muntah ke apa. Dia mungkin ada acid reflux. So Betul. maknanya dia ada bahagian ulu hati dia semua rasa sakit ataupun rasa gassy. Pun sama juga especially ketika bangun tidur dan lain-lain. So it's always best to check dahulu. Okay. So let's say kalau macam tadi, case macam tadi tu dah check, kemudian doktor bilang tak ada apa-apa lah. Awak you are fine. Diorang dah pergi X-ray, dah buat MRI ke apa, everything. Dia bilang tak ada apa-apa. Then kita boleh assume kemungkinan gangguan. Tapi gangguan yang jenis apa? Sebab gangguan ni kalau kita tengok banyak tau actually. So gangguan dia ada contohnya gangguan daripada saka, which is keturunan, ataupun panggil sebagai pendamping. Ataupun ada yang gangguan melalui pandangan orang lain. Ain, penyakit ain. Ataupun mungkin daripada sihir. Sihir ni boleh sahaja sihir daripada orang lain ataupun diri dia sendiri yang menyihir diri dia sendiri. Yep. Orang yang mengamalkan all this ilmu-ilmu tertentu pakai pengasihan ke. Tapi kalau macam gitu dia tahu apa? Maksudnya kalau dia praktis benda tu, dia tahu yang macam he knew it coming kira. Tak. Dia akan tahu apa dia punya hasil yang dia akan dapatkan. Tapi dia tak tahu dia punya side effect. Faham. Selalu macam gitu. Even for bomoh pun, dorang tahu yang dorang buat ni adalah perkara yang tak ikut pada syariat Islam. Dan dorang tahu yang dorang akan gain money, they can gain popularity. Betul. Ni semua. Akan tetapi dorang tak tahu. If kalau you ikut dorang tidur tak lena. Dorang selalu akan mimpi-mimpi buruk. Dorang selalu akan nampak kelibat-kelibat dalam rumah mereka. Dia akan selalu rasa tak tenang, selalu rasa resah. Selalu rezekinya selalu rasa tak lapang, selalu rasa macam sempit. Apa yang orang kasih, walaupun orang nak sihir orang lain, dia bayar kat
bomoh tu contohnya $1,000 atau $2,000, sekejap je habis. Tak tahu ke mana. Sebab apa? Rezeki dia tak berkat. So all these kind of things mereka tak tahu dia punya side effect dia. Yes. So yang dia tahu yang aku mempunyai kemampuan ini, aku ada kemampuan tu, aku ada specialty ini, specialty itu. Okay. So kalau macam tadi, let's say daripada yang lain-lain semua check tak ada apa-apa daripada segi hospital, medical semua tak ada apa-apa, then we can assume based on that adalah sihir. Where sihir ni terbagi pada 3 bahagian. Okay. Yang pertama adalah sihir abyad. Okay. Abyad maknanya apa? Hitam, putih. Hitam ke putih? Ah. Dia Okay. sebaliknya Putih. aswad. Putih. Abyad putih. Sihir putih. Yang kedua sihir aswad. Hitam. Sihir hitam. Yang ketiga adalah sihir muzdawaj. Okay, Muzdawaj tu maknanya mempunyai 2 tanduk ataupun 2 mata. Okay. Which is campuran daripada sihir putih dan sihir hitam together. Okay. Faham. Okay. So yang sihir putih ni ramai orang buat. Tak ramai lah. Kira ramai juga dalam masyarakat kita yang amalkan sihir putih. Sihir putih itu apa? Iaitu sihir yang memberikan keuntungan kepada orang yang menyihir tersebut. Faham. Tapi benda-benda yang dipakai adalah benda-benda yang kebanyakannya yang tidak ada unsur najisnya. Jadi contoh seperti bulu perindu. Okay. Dia letakkan atas diri dia sendiri ataupun kepada orang lain. Okay. Dia akan buat contohnya kepada perempuan tersebut agar dia suka dengan kita. Betul. Ataupun suami pakai biar isteri suka dekat kita. Betul. Ataupun sebaliknya. Itu dipanggil sebagai sihir abyad. Yang di mana dia tak benci kepada lelaki lain tapi dia suka sangat dengan kita. Okay, faham. Okay. So ada keuntungan untuk diri kita sendiri. That's the first thing. Tapi apakah halal ke haram? Haram. Termasuk daripada sihir. Yang kedua adalah sihir aswad, iaitu sihir hitam, black magic. Yang di mana dalam pemakaian black magic ni mereka banyak pakai benda-benda yang najis. Seperti apa? Darah haid tau. Okay. Darah haid, mani orang yang berzina ataupun dengan kotoran-kotoran binatang-binatang tertentu. Okay. Dipakai untuk menyihir. Okay. Dan ini jelas-jelas haram sekali. Dan semua orang tahu black magic adalah haram. Okay. Yang ketiga adalah sihir muzdawaj. Muzdawaj maknanya ada 2 mata ataupun 2 cara tu. Yang pertama adalah yang abyad, yang kedua adalah aswad. Contohnya apa? Dia pakai sihir tertentu kepada perempuan ni. Yang perempuan ni benci kepada orang lain. Semua lelaki dia benci kat dunia ni. Okay. Yang dia sayang satu orang saja. Iaitu kepada siapalah, kepada si A ke si B. Gitu. So maknanya ada campuran antara sihir abyad dengan sihir aswad. Okay. So itu adalah pengenalan daripada sihir. Kemudian yang tadi ciri-ciri yang tadi disebutkan, contohnya macam perut ke apa kan. Kemungkinan, sebab saya tak boleh diagnose lebih lagi sebab kita akan tanya daripada segi mimpi, dari segi badan sakit bahagian mana dan lain-lainnya. Tapi kalau secara keseluruhan, sihir tu boleh sahaja terjadi pada dia adalah sihir makul, iaitu sihir yang dimasukkan, dilarutkan dalam makanan. Yes, hati-hati yang ini. Ada juga kes macam ini. Okay Ustaz, cakap pasal sebelum kita move forward kan, cakap pasal makanan, saya actually sampai sekarang saya macam ada rasa concern bila orang kasih kita makan. Contoh, kalau jiran tu, saya tahu, saya macam kirakan tak mau cakap jiran lah, siapa-siapalah, macam tiba-tiba kasih ni makanan. Maybe saya tahu orang tu macam okay semua, tapi saya ada rasa concern. Jadi selalunya sebelum saya makan, saya akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, kan? Bagus, yes, true. Tapi from what saya faham, kalau misal kata tiba-tiba for whatever reason kita tak termakan benda tu, maybe kita terlupa ke kita apa tu, is macam diselamatkan. Is it? Can be. Yes, true. Can be. Yang pasal makan ni saya worry. Pasal makan semua orang kalau kasih kita ambil apa. And kita susah nak jaga. Betul. Jadi Ustaz sambung pasal makan ni macam mana? Kalau macam itu puasa je lah ayat.
Jangan Tak makan, lah. tak makan Taklah lah kalau badan you naik. rasa macam was-was ke apa, then tak payah makan lah. Tapi kalau you rasa okey, baca bismillah, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Okey. makan. Okey. Okay, so jangan lupa baca Allahumma barik lana, kemudian baca bismillahilladzi la yadurru. Kemudian ditiupkan, insya-Allah. Okey. Okey. Right? So yang sihir makanan ni di antara pertama sekali yang dia akan benda yang diletakkan ni dia boleh berbentuk apa sahaja. So contohnya ada yang diletakkan seperti minyak-minyak tertentu Okey. ataupun dengan tak diletakkan apa-apa pun, dia hanya bacakan jampi-jampi sahaja. Okey. So maknanya jampi-jampi ataupun mentera-mentera tertentu yang dia akan bacakan, kemudian ditiupkan, baru dia akan berikan. Dia boleh berbentuk apa sahaja, tak semestinya benda-benda yang apa namanya, yang simple. It can be nasi padang, it can be Okey, faham. mi rebus, it can be anything. Okey. Jadi ketika dia makan tu, nanti dia akan mempunyai ciri-ciri ataupun tanda-tanda tertentu. Okey. Which nanti kita akan masukkan sekali, kita akan basekan daripada kitab langsung. Okay. So di antara orang-orang yang terkena daripada sihir makul ataupun sihir daripada makanan di sini adalah yang pertama sekali, dia akan selalu rasa perut dia bergoncang kat dalam, macam ada benda yang bergerak-gerak kat dalam. That's always the first punya. Then the second punya adalah dia akan suka sangat dengan makanan tertentu ataupun benci sangat dengan makanan tertentu. Let's say, kira your favourite food apa? Lemak cili padi. Lemak cili padi. Saya, contohnya, na'udzubillah contohnya, sihir. Nak sihir. Okey. Melalui makanan. Okey. Paling senang sekali yang mereka akan buat adalah mereka akan cari tahu yang korbannya ini siapa apa yang dia suka. So Okey, macam dia faham. suka lemak cili padi kan. So saya akan masak lemak cili padi, buat sedap punya. Kemudian dibacakan mentera-mentera, jampi-jampi ataupun diletakkan benda-benda sihir. Baru nanti saya bilang, "Yat, makanlah." So nanti dia makan. So bila dia makan tu, yang tadinya dia suka lemak cili padi, boleh jadi sejak daripada dia makan tu, dia jadi benci sangat dengan lemak cili padi ni. Ataupun dia jadi suka sangat, maknanya setiap hari kena ada lemak cili padi. Okey, saya tahu. Kalau gitu, saya nak kena jampi nasi ni Ustaz. Kenapa? Saya turunkan badan. Turunkan badan, kira diet Diet. Saya tak nak tak nak suka nasi lagi Ustaz. Badan makin naik. Boleh kalau kita buat sendiri boleh ya? So maknanya apa? You nak jampi nasi Jadi saya tak suka nasi lah. Masalah dia tadi is either suka nasi ataupun tak suka. Oh, tak tahu lah. Suka ke is tak either suka. or. Oh, either Lain or. orang lain Tak dia boleh punya choose tak suka. Oh, choose sedap je. Sekali Tinggal suka- diet je. suka Sekali nasi, suka nasi. Faham. Okey. So dia boleh saja jadi macam gitu. Dan cara ruqyahnya itu di antaranya adalah dengan tanya dengan orang tersebut. Contohnya kalau dia selalu sakit macam itu kan, tanya apa you punya makanan favourite. Contohnya kalau dia cakap macam nasi lemak, then you hadirkan nasi lemak, you ruqyahkan nasi lemak tu, kasih dia makan. Oh, okey, faham. So biasanya dia tak nak makan. Faham. So that's how dalam kaedah ruqyah kita akan lakukan. Kan senang, kan best. Yes. Tanya apa yang you suka, kita kasih makan. Faham. Okay. So that's the second one. Then the third one is selalu muntah, especially ketika bangun tidur. Sebab apa? Dia akan ada maghas. Maghas tu maknanya apa? Acid reflux. Okey. So yang tadi yang tak ada acid reflux, tiba-tiba ada acid reflux. Okay. So bila you ada acid reflux ni semua, makanan pun kena jaga. So maknanya you tak boleh minum teh, tak boleh minum kopi. Kemudian kalau macam baring ke apa, tidur, make sure kena ada bantal. So means your head tu rise, naik dibandingkan you punya badan. Kalau tak ada, nanti tiap pagi you akan terus nak muntah. Okey. Anything yang ada acid tak boleh. Sambal-sambal pedas-pedas ni semua tak boleh. Sorry Ustaz Yang Yes. Ustaz cakap pasal makan tu kan. Contoh kita ada kenal family members ke apa yang kita rasa dia kena buatan lah. Tapi kita pula tahu kalau macam kita bilang family members tu macam okey ni air daripada Ustaz ke ni air ruqyah. Kita tahu dia tak akan minum. Pasal pada dia okey. Contoh. Boleh tak kita buat in makanan punya form? Boleh. Tapi bukan tak ada kena-mena dengan as in dia bukan kena yang apa yang Ustaz cakap ni. Dia macam kita rasa dia ada Boleh. gangguan.
macam nak buat paling senang sekali. Is buat melalui lauk-lauk ataupun boleh jugalah. beras. Oh, okey. Nasi tu kan nanti kan nasi kan kira beras tu kan nanti kita akan cuci kan. Yes. Kita cuci, nanti dah last sekali kan nanti kita letak air Betul. untuk nak masuk dalam rice Betul. cooker. Dia letak dalam air rice cooker tu, air rukiah. Oh, Letakkan okey. Baru nanti kita panaskan. Dah, berasnya semua dah dirukiahkan. Oh, okey. So sangat mudah. Kalau let's say dia nak makan sikit nasi pun jadilah. Ataupun tak nak pun lauk pun boleh. Berbentuk air pun boleh. Air teh, air kopi, air Pasal kalau bandung, macam air ni semua boleh. selalu dirukiahkan. kasi macam okey ni air baca-baca, ada orang macam tak nak lah, aku okey apa. Macam Ya, a bit sensitif kan. Ke takut orang tu offended ke apa. Jadi kita kasi makan ya boleh. Okey, Melalui faham. makanan pun gitu juga. Alright. Jadi daripada sihir makul pun ada, daripada ruqyah makul. Maknanya yang diberikan melalui makanan, disajikan melalui makanan pun diperbolehkan. Okey. Kemudian selalu rasa lapar walaupun dah makan. Tu banyak tu. Ini macam bukan sihir pun, macam banyak. Asyik rasa lapar je kan. Kita memang macam itulah. Okay. Then dia punya peluh dia punya bau mulut dia pun bau. Sangat bau sekali. Itu di antara tanda-tandanya juga. Okay. Sebab apa? Sebab dia semuanya dia punya lambungnya. Lambung tu maknanya dia punya perut dia, dia punya usus dia semuanya affected. Okay. So ketika dia breathe in, breathe out ni semua, dia akan ada bau-bau yang betul-betul tak sedap. Kemudian terjadi ilusi ataupun hayalan. Cara yang paling mudah sekali seseorang itu terbuka dia punya third eye dia adalah melalui ni. Sihir makanan ataupun sihir minuman. Okay. Sebab dia terus, sihir tu terus masuk ke dalam badan. Terus ke dalam perut. So sejak dari situ dia akan selalu nampak. Yang tadi tak pernah nampak terus jadi nampak. So is either nampak tu is either betul-betul ada ataupun hayalan saja. Ilusi. Yes. Okay. Kemudian dia akan selalu rasa seperti ada orang ikut dengan dia kat belakang. Okay. Kadang-kadang dia jalan, contohnya balik kerja malam-malam ke apa, gelap-gelap, dia rasa macam macam ada orang tengah ikut dia tengah ini di antara tanda-tanda juga. Okay. Kemudian yang terakhir sekali, dia tak suka makan labu. Oh, labu is pumpkin. Pumpkin. Okay. Specifically dia tak suka makan labu ya? Yes. Pumpkin especially, pumpkin. So, siapa yang terkena sihir makul ni, memang dia tak akan suka makan labu? Dia. Okay, faham. So mostly memang dia tak akan suka makan labu. Kalau memang dia dah memang tak suka makan labu, macam mana Then boleh rukiah cara yang lain tadi. Okay, Cara makan makanan yang dia suka. Okay, faham. But the best still kasih labu kalau boleh. Okay. So kalau macam you all kat rumah, you rasa macam, alamak aku macam bloated ataupun busung. Pun boleh. Busung. Besar. Okay. Besar sangat ke apa gitu kan. Dah pergi check doktor dalam apa semua. Boleh try buat labu. Okay. Macam mana nak buat tu, kita akan hadirkan untuk hari ini. Yes. Macam mana nak buat labu sebagai manisan lah. Sebagai untuk kita cuci. Cuci, Oh, cuci manisan. mulut. Okay, macam dessert lah. Dessert. Yes. Dessert. Dessert. Okay? Dessert. So insyaAllah kita akan masuk pada Dapur Puaka. Okay. Yes. So sekarang Okay, ni sudah habis. okay, ni pun letak sini dulu lah. Ai. Letakkan tisu. Boleh Abi ya? Okay, air. Okay. Kita perlukan air. Kita perlukan Ni. ni apa namanya? Periuk. Kuali. Periuk, kuali. Kita perlukan madu. Kita perlukan labu. Dan kita perlukan cutting board dengan pisau. Sudu untuk madu Ustaz? Betul, sudu. Yes. Okay, nantilah. Macam ni. Okay. Ini yang Ustaz punya kan? Yes. Ni madu apa Ustaz? Ni madu sidar. Sidar. Yes, sidar tu bidara.
Tapi kalau tak ada madu sidir, madu apa-apa boleh. Madu apa-apa boleh. Bukan maple syrup. Pasal ada banyak campur kan? Yes. Okay. Okay, Boleh? Kan. Sekarang kita nak buat apa dulu? Kita perlukan air, labu, madu. Ni 3 je actually. Ni 3. This is the one of the main ingredients that we need for our cooking session for today. Okay. Chef Fadli. Orang panggil saya Gordon Fadli. Gordon Fadli. Gordon Fadli. Okay, Gordon Fadli. Bising. Is it mine? Hello. Hello? Hello. Boleh? Dah okey. Okey. Okay. Okey. So sekarang first kali kita akan panaskan air dulu. So nanti masukkan kat dalam, nanti kita panaskan. Sekarang Yes, nanti saya potong yang labu ni. Okey. Okay. Kalau tak nak sekarang, kalau nak besok pun boleh. Ya, tak ada masalah. Semua Ustaz? Tengok nanti sampai Okey. atas. Boleh. Yes. Jadi pakai untuk rebus. Pakai untuk rebus. Okey. Gordon Fadli. Aduh. Okay. So sebelum tu cuci tangan dulu. Sebab saya dah cuci tangan tadi. Bila tengah cuci barang-barang ni semua. So insyaAllah. Okay. So the best labu untuk kita pakai adalah macam mana kalau nak pakai, kalau English kat saya, wallahualam saya English saya tak tahu kat sini. Tapi kalau kita kat Indonesia ni kita panggil sebagai labu beligo. Labu beligo. Hello. Tak ada. Ni nak saya stop dulu ke? Hello. Tak ada. Ini tak. Oh. Okey. Tak payah stop sambung je. Saya punya ni tercabut. First time jadi host. Okey. Okay. So kalau kita kat orang Indonesia ni kita panggil sebagai labu beligo. Labu beligo ni adalah labu yang kadang-kadang dipakai untuk macam Halloween ke apa gitulah. It's always the best yang ada dia punya putih-putih dia kat luar tu. Macam dia punya bedak dia gitu. Okay. So ni nanti kita akan buang dulu dia punya biji-biji dan bahagian atas dia. Kemudian nanti kita akan potong-potongkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah makan ya labu? Tak pernah sih. Hari ini makan ayat labu. Dia rasa macam apa? Dia rasa macam labu dah. Biasa kan kacau Suzairi kan. Hari ini kita kacau orang lain kan. Kita tengok. Boleh Suzairi, boleh. Tak ada hal, tak ada masalah. Labu ni sedap. Once you dah rebus apa ni semua, dia jadi lembut. Dia macam kalau apa nanti jadi keras lain Ustaz. Tapi labu dengan madu lebih sedap kan? Labu dengan madu. Okay. Kita akan potong-potong. Tadi Suzairi message. Dia cakap apa? Semua okey. Semua okey. Jangan risau Okey Suzairi. Semuanya insya-Allah okey. Penonton-penonton semua okey kan? Yes. Okeylah. Dia memang masalah pisau. Okey. Tapi kadang-kadang ada orang yang labu ni kadang-kadang diorang potong, kemudian ada yang kadang-kadang diorang goreng. Oh, okey. So diorang tapi tipis-tipis lah, jadi macam keropok. Okey, faham. Dia boleh jadi macam goreng pisang gitu pun boleh kan? Macam goreng pisang. Jadi macam snacks lah. Yes. Contohnya kalau you tak nak ini,
malas lah nak rebus ke, ataupun susah nak rebus ke, tak biasa rebus ke, tak pandai nak masak ke apa kan, then can just goreng je. Tapi goreng pun masak juga dek. Tapi ni nak tanya Ustaz, kalau pasal makan ni kan, ada orang cakap lagi bagus kalau kita makan barang yang masa halalan thayyiban, kira Betul. macam makan yang apa yang Nabi makan semua. Betul. Kalau macam apa ni junk food semua, lagi senang untuk kita dapat sakit-sakit, ataupun badan kita lagi senang untuk kena gangguan, betul tak? Betul. Sebab dalam Al-Quran memang diterangkan untuk makan benda-benda yang halalan thayyiban ya. Okay, So halalan thayyiban dia, kita sebagai orang Islam bukan hanya makan benda-benda yang halal saja. Yang kita selalu highlight dalam kehidupan kita adalah halal. Betul. Sebetulnya bukan halal saja yang penting. Yang pentingnya adalah halalan dan thayyiban. Thayyiban adalah sesuatu yang menyihatkan badan. So benda-benda macam gini, macam labu dan lain-lainnya kan benda-benda yang menyihatkan badan. Betul. Kan senang macam gini ya. Boleh ya? Punya pisau dia kurang tajam. Sebab saya biasa pakai pisau ni untuk sembelih kambing. Oh, ceritanya. Time Idul Adha. Okey. Cuma itulah. Tak cakap saya bawa satu set tadi. Saya ada satu knife set. Orang Knife set, panggil saya Gordon Yard pula. Saya malam baru orang panggil saya Gordon Fadli. Okey. Kalau pagi lain. Pagi lain lah. Fadli Bay. Fadli apa? B. Fadli B? B. B? Dia tengok kadang-kadang Fadli Bay, ataupun ada orang panggil apa? Sugar Bay. Salt Bay. Oh, okey. Banyak ni Banyak panggilan. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu panggilan-panggilan yang baik semua. Ni kalau kat restoran, Kat restoran memang dah kalau kena. orang order ni memang setahun sampai. Dia memang susah sikit lah Tapi tak apa. Kita sambil kita potong sambil kita berbual ya. yes, boleh. Oh. Ah. Okay, boleh. Saya tengoklah Macam selalunya kalau Suzairi, Ustaz tengah buat gini, dia akan buat research kan. Buatlah research. Saya akan pretend buat research. Saya tak tahu nak research pasal apa ni sekarang. Buat je lah research kan. Nama dia apa? Dia nampak ada kerja sikit ya. Nama Suzairi tengok ada buat kerja Ada buat kerja. Ni apa? Tebu Bukan tebu, labu. Labu. Tebu bambu. Betul. Labu. Suzairi. Cancel lah. Ada dekat tebu dia. Okay. Tak ada sih. Labu manis. Alhamdulillah. Labu manis. Pumpkin. Mungkin yes. Kelebihan. Selalu Suzairi buat gini. Yes, bagus. Kelebihan. Pumpkin. 7 khasiat labu yang anda perlu tahu. Okey. Dia ada antioksidan yang tinggi. Bagus. Okey, so siapa yang ada risiko penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, high blood pressure, High blood pressure, yes. penyakit jantung, kanser, semua boleh. Okey. Ada beta carotene dan beta crypto, tak apalah. It's crypto. Ni apa ni? Cryptocurrency. Okey, tu dia. Meningkatkan sistem imun. Okeylah, ada vitamin A, vitamin C, okey. Oh, dia boleh sihatkan mata je Ustaz. Ya. Banyak dia punya khasiat dia actually. Untuk labu. Makanlah labu. Kulit pun sama. Tidur pun sama. Banyaklah actually. Yeah. Banyak. Sebab apa? Sebab bila dah kena sihir makul ni, sihir dah masuk dalam badan. Dan bila sihir dah masuk dalam badan, dia akan jalan melalui darah, Betul. dia akan menjadi daging. Betul. So, your sistem saraf pun akan terganggu. Betul. So, bila semuanya terganggu, maknanya kita perlukan sesuatu yang dapat memberikan khasiat kepada semua. Okey. That's the thing. Sebab itu para ulama syorkan untuk makan labu kalau boleh. Dan labu ni adalah makanan yang sihat. Alhamdulillah. Okay. Okey, jadi So, sudah panas? dah panas. Okay. Dan kita akan Masukkan, masukkan dahulu. Okay, silakan. Terus Pakai.
Okey, kita akan masukkan tuan-tuan dan puan-puan. Tengok macam chef Chef. lah. InsyaAllah. Okey. So nanti kita akan rebuskan yang ini, jangan sampai terlalu lembik sangat jadi macam terlalu paste tak. Okey, So faham. maknanya sampai dia sedap untuk dimakan lah, istilahnya seperti itu. Okay, so, So- dia depends on your heat. Kalau Macam yang nak tahu chef? Ni kalau ni. Macam nak tahu dia dah lembut chef? nanti perlu dirasa je. rasa. Bila Okey, chef. cocok-cocok je. Kalau cocok-cocok dah start tu lembut-lembut gitu, nanti dah boleh tarik keluar. Okey. Tapi kalau tak ada, Tapi then kalau jangan tarik keluar. saya 10 kali check, saya 10 kali cocok je. Lepas tu dah hancur je. Okay, tak apa. Dah lebih kurang kita try, kita tunggu 5 minit juga. Okay. So kalau ini kita boleh pakai, so dalam dia lebih kurang macam inilah, dia warna orange. Contohnya kalau you ada dapatkan yang lain-lain, contohnya kalau macam ni kan sekarang, ni saya beli kat shopping, boleh tak sebut kan nama tempat kan? Terus lah, supermarket lah. Supermarket kan. Supermarket. Kita supermarket. Biasa So, supermarket macam biasa ada hijau lah. macam gini. Tapi kalau ada yang boleh dapatkan macam warna oranye ke apa, Oh, okey. itu pun boleh juga, tak ada masalah. Asalkan dia labu. Okay? Sementara kita tunggu ni, Yes. kita boleh berbual, Ustaz boleh share sikit pasal apa lagi barang-barang makanan yang halalan thayyiban yang selalunya yang ada di rumah lah. Macam contoh labu, tak semua orang dekat rumah. Ya. Jadi kalau macam benda yang dekat rumah ni selalunya apa yang kita boleh practice lah senang. Macam Paling if I'm not wrong, Madu, madu, susu, susu, kurma kan? kurma, zaitun, habatus Okey. sauda, Okey. apa lagi? Jadi kalau nasi gitu semua nasi. maksudnya boleh, dia halal dan boleh makan tapi Boleh. dia bukan halalan thayyiban. Dia tak halal dan thayyiban lah. Okey, faham. Tapi benda-benda yang sunnah kebanyakannya semuanya, hampir semuanya adalah halal dan thayyiban kebanyakan. Okey. Okay. So macam contohnya macam madu ataupun contoh macam kurma ke apa. Dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang makan kurma ajwa 7 biji pada setiap pagi, maka dia akan dijauhi daripada sihir maupun racun. Okey. So ini menunjukkan bahawasanya ada khasiat-khasiat tertentu yang ada pada kurma. Contoh seperti itu. Begitu juga dengan madu contohnya. Ada salah seorang yang datang kepada Nabi SAW mengadu kepada Nabi SAW yang dia sakit perut. Kemudian kata Nabi apa? Balik rumah, makan madu. Dan setelah beberapa lama dan sembuh dia punya perutnya. Saya ada ingat Ustaz ada cakap dekat previous episode Pocket Extra yang Ustaz dulu sakit perut time belajar. Oh ya. Sebelum Ustaz Yes, itu masih kat Yaman lagi. Ustaz sakit perut. That time Ustaz masih belum kurang tahu pasal khasiat madu kan. Yes, true. So lepas tu sakit perut hilang. Yes. Sebab apa that time kat Yaman tu lah. So bila kat Yaman tu pasal kat Yaman banyak jual madu. Okey. So baru kenal pasal madu ni dan khasiat tak tahu sangat pasal madu. So that time pernah sakit perut, sakit sangat. So sampai terbaring-baring. So teringat ada madu kat dapur. Because before this kat Singapore tak pernah makan madu. Yeah. Kira pernah rasa macam tak suka. So bila kat sana makan, bila dah makan 2 sudu. Makan 2 sudu je. Then after that macam kenapa macam sama juga, tak apa lah. So baring lagi sakit. After 15 minutes totally hilang sakit perut. Exactly. So sejak dari situ baru start tu macam ada khasiatnya dan ramai orang perlu tahu tentang khasiat ni, iaitu khasiat madu. Ustaz, kalau misal kata kita cakap pasal kurma yang ni last sebelum kita check. Kurma satu hari makan 7 kurma 7 biji ajwa. So let's say kalau saya pula nak buat macam meal prep lah gitu konon. Saya buat kurma punya shake. Ya. Contoh. Yes. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh juga kan? So hari-hari minum itu. Yes. Minum Tak itu. semestinya 7 biji lah. Kalau boleh 7 biji, 7 biji. Okay, faham. Okay, kalau tak ada, then saya try check satu dulu. Tapi belum lagi ya. Belum lagi? Tapi try je dulu. Tak apa. Panas ni. Panas. Okay lah. Dah lembut sikit lah. Lembut sikit kan, tapi belum. Lagi. Okay. So lebih kurang macam itu. So kalau you ada bloatedness ataupun mungkin ada sakit-sakit perut ke, rasa macam ada benda-benda yang gerak-gerak perut. Saya pernah nampak ada orang ketika kita rukiahkan, Nampak?
Ketika ruqyahkan, perut dia kecil macam gini. Tu bila ruqyah terus jadi besar. Kecil, Ui. besar, kecil. Macam ada benda kat dalam tu. Bila time ruqyah. Kira macam Dia sampai terbaring, lelaki ke perempuan? perempuan. Kira macam pregnant. Dia terbaring gitu, besar, kecil, besar. And besar dia bukan macam kita nafas kan macam naik kecil, naik Betul, turun, naik turun. betul. Tak, dia macam besar, kecil, besar, kecil. So itu macam So saat itu baru kasih dia daripada makanan yang dia suka. Kalau macam gitu, macam gini, si Remakul ni, dia nak kena selalu makan ke macam mana? Kalau boleh selalu makan Kalau nak benda hilang yang dia, kira yes. macam nak flush out. Yes, it takes time. Okay. It takes time. So macam untuk labu ni dia bukan hanya sekali saja tapi terus menerus kalau boleh. Tapi dia kalau dah makan tu dia ada macam reaction tak? Yes, kadang-kadang boleh ada reaction. Kadang-kadang nak makan pun jadi tak suka. Jadi sebelum makan tu dah bergetar, dah goyang ataupun kena rasuk dan lain-lainnya. Selalu macam itu. Selalunya kalau macam ada ustaz ruqyahkan yang ustaz cakap acid reflux nanti dia muntah. Bila dia muntah dia keluar yalah keluar barang-barangan. Yes. Kalau macam gini makan, misal kata either dia muntah ataupun dia flush out lah dalam toilet. So dia flush out ataupun dia keluar atas, dia boleh sahaja keluar rambut-rambut ke ataupun keluar paku ke apa. Dia tak semestinya itu orang hantar paku tu itself. Dia boleh sahaja daripada makanan-makanan ni. Keluar benang pun sama juga. Benang-benang tertentu. Sebab itu dia kalau dalam tidur tu, dia tidur, dia akan selalu mimpi kubur, dia akan selalu mimpi seperti ada benang yang terikat. Simpulan-simpulan benang dan lain-lainnya. That one of the way. Okay, ni dah boleh kita try kita cuba. Kan. Ni sedap ya. Allah Akbar. Sedap Saya pakai tangan ayat, pakai tangan. Saya selalu tak masak macam ni Ustaz. Saya masak selalu big batch. Belagak pula dia. Dah lembut. Betul lah. Okay. Sekarang kita off dulu. Okay. Yes. Dia tak tahu macam nak off. Ni that time Suzairi off. Awak Suzairi apa? Saya actually biasa buat kerja rumah. Nampak macam tak biasa sangat. Ini tadi asal tak keluarkan. Ni. Macam nak off? Macam nak off ni? Dia macam bismillah je gini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah. Ramai dah tanya saya resipi ni sebenarnya. Kemudian? Itulah, jadi hari ni saya akan tunjukkan dessert yang popular lah. Saya namakan dessert ni pambu. Pumpkin dengan labu. Pambu. Pambu. Macam nama orang, pambu. Okey. Ni sekarang ni. Dah. Dia ni je. Dah, dia kena zero. Okay? Ni bukan zero. Ini on. Ni hot. Okay, tak apa. Saya off dia punya plug. Okay, kita off plug je lah. Okay, baik. So, pertama sekali, seperti biasa, apa yang kita akan lakukan, kita akan ruqyahkan dulu labu tersebut. So, boleh baca Fatihah, ayat kursi, 3 Qul That's paling mudah sekali. Kalau you nak tambahkan lagi, boleh tambah surah Al-Baqarah ayat 102, 102. Kemudian nak tambahkan lagi, boleh tambah daripada surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 23 ataupun 24 pun boleh. Kalau nak tambahkan lagi, boleh juga daripada surah Yunus ayat 81 sampai 82 pun boleh. Okay? So, ni contoh sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian bacakan ayat kursi, 3 Qul dan lain-lainnya. Seperti tadi. Once dah habis ke apa, baru nanti boleh kita sajikan langsung. Okay. So nanti kita sajikan. Kita letakkan sedikit kat dalam sini. Okay. 2 je Boleh? Jangan 2. Lagi. Beberapa lah, jadi kita boleh makan sekali kan. Betul. Ni tuan-tuan dan puan-puan kalau hari raya ke apa,
Kan gini senang. Kalau hari raya. Kasih semua makan. Jadi kita tahu siapa yang kena. Okay. Okay. So once dah ada labu, macam ni. So depends on macam mana you potong lah. You nak potong kecil ke nak potong besar ke apa. Boleh It's zoom up to you. ni Okay. Tak ada nanti editor. Editor pun saya Ustaz. Okay. Apa? Sudu ni? Dah ambil sudu. Jangan, itu dah campur dengan Oh, okay. ini kan. Tu tak ada sudu. Siapa bilang tak boleh pakai garpu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Masya Allah. Nampak dia punya B dia. Masya Allah. Sedap lah ni. Tak pernah makan sih. Tak pernah makan labu pun. Should try. Okay. So sama macam gitu. Okay. So kenapa kita tambah dengan madu? Yang pertama sekali, sebab apa tadi? Madu untuk apa? Bagian mana kita punya badan? Madu. Dalam. Untuk perut. Tadi kan? Tadi untuk perut. Macam tadi kan makul kan apa yang kita makan masuk dalam perut. Yes. So perut dan juga sebagai perasa ekstra ataupun tambah. Okay. Tapi let's say Yes. kalau tak ada madu. Pasal tadi Ustaz cakap yang kena sihir makul ni is labu dia punya key punya ingredient kan. Misal kata kalau tak ada madu boleh? Kalau tak ada madu, boleh saja. Boleh tak ada juga? masalah. Tak ada masalah. Boleh So, labu saja. Labu Boleh. je. Okay. Faham. Cuma kalau biar sedap, tambah dengan madu lah. Dia lagi sedap. Okay Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput. Sana. Boleh Saya pakai sudu ni boleh? Boleh, pakai je. Panas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Hari-hari makan labu ni. Nah, sedap. Allah. Boleh. Boleh? Boleh, bismillah. 5 second dulu Entah 5 minutes. Bismillah. Jadi contoh seperti ini. Jadi boleh makan. Jadi bagi siapa sahaja yang rasa terkena daripada sihir makul, makan labu. Ini. Jemput tuan-tuan dan puan-puan. Bismillah. Very nice. Okay. So itu saja saya rasa untuk hari ini. Jadi you boleh share dengan kawan-kawan ataupun dengan family members macam mana nak buat. Dan kalau let's say you tak kena sihir pun, tak kena sihir makul pun, buat je. It's very nice. Betul. Kalau bukan untuk sihir pun, try je. It's very nice. Jom makan lagi. Sampai habis. Okay, Ustaz ada apa-apa lagi nak cakap? Untuk this episode? Untuk this episode. Jadi, Jadi saya patah balik dekat yang tadi yang tanya tu, abang tadi. So jadi kalau dia tengok lah kan, kita Ustaz sarankan buat ni, makan dulu, cuba dulu. Kalau misal kata tak suka, dia memang tak suka labu, ke dia memang tak suka madu contohlah kan. Boleh try makan, cuba benda yang dia suka makan. Yes. Rukiahkan. Air pun boleh Ustaz Boleh. Air pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Jadi one of the sign yang dia betul-betul terkena is makanan yang dia suka tu tiba-tiba dia tak suka. Ya, one of the daripada sign. Yang tadi yang sign-sign yang lain. Okay, jadi kalau misal kata dah makan, dia kena gangguan, dah makan, what are the benda yang akan terjadi? Dia boleh saja dia muntah ataupun dia buang-buang air. Okay. So ataupun ketika dirukiahkan lagi lebih mudah untuk keluar. Okay, faham. Dari apa sahaja yang ada dalam perut dia. Okay. Kan? So itu saja episod pada minggu ini di Puaka Extra. Kita berbual pasal sihir makul dan apa nama dia tadi? Labu lah. Bukan bukan apa? Labu lah. Oh, bukan yang tebu. Yang labu? Campuran labu dengan pumpkin . Oh, bambu. Okay, ini resipi ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa nak tanya Ustaz ke, nak tanya Suzairi ke, nak tanya saya, boleh sila email di puaka@gmail.com. .com. Okay.
Dan kalau nak support kita, nak beli merch, boleh ke puakasg.com. Betul Yang ada kat bawah Ada ni kat lah. bawah ni. Yang ada kat bawah ni. Nanti editor letak. Yes. So jangan lupa juga untuk like, share, subscribe kita punya channel. Yes. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi ketika kita uploadkan video yang terbaru kita lah, insyaAllah. Dan juga terima kasih juga kepada pihak penaja kita, The Tech Team SG. Kalau ada soalan nak beli rumah, nak jual rumah, nak sewa rumah, ke kalau just belum nak jual lagi, cuma nak tanya, nak inquire, boleh. Pergi ke Instagram mereka ataupun call number kat sini. 8775 8774 1551. Saya dah hafal. Dah hafal Selalu call Okay? Saya nak jual rumah ni. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.